independence of judiciary is said by this person yang kata ada basic structure itu tak boleh amend. So itu adalah konsep of basic structure. So sekarang ini apabila dia masalahnya dalam kita punya constitution dia tak spell out apa tu basic structure. Maksudnya begini, yang dicadangkan sekarang adalah kalau nak kata setengah-setengah provision tu adalah basic structure of our constitution, therefore tak boleh pindah. Kita kena namakan sama ada dalam constitution atau dalam mana-mana undang-undang lain yang mana satu basic structure. Dia tak boleh main kes ni kata lain, kes sana kata lain, kes ni kata lain. Dia ada macam-macam kes. Kejap lagi kita akan tengok kes di bawah. Contoh dalam Indira Gandhi, kes Indira Gandhi, mahkamah kata judicial independence adalah basic structure. Dia kata judicial review adalah basic structure. Jadi tak boleh pindah. Dia kena kekal di situ sampai bila-bila. Dalam kes Semenyih Jaya pula, dia kata fundamental liberties, hak-hak yang dalam artikel 5 hingga artikel 13 tu adalah basic structure. Dia tak sentuh pun tentang judicial independence. Jadi dia tidak boleh predict. Apa tu basic structure kita tak tahu. Kita nak rujuk kat mana? Mana satu basic structure. Jadi dia akan bergantung pada apa hakim kata. Yang mana dia akan ada tendensi, hakim-hakim ni dia akan manipulate ikut cara dia lah. Kalau hakim hari ni dia suka judicial independent, dia kata judicial independent tu basic structure. Jadi siapa pun tak boleh sentuh. Hakim lain dia tak berapa favor sangat judicial independence, dia suka hak asasi, so dia akan kata oh hak asasi adalah basic structure. Jadi basic structure tak boleh pindah. So dia jadi pindah-pindah begitu, dia akan going against the principle of rule of law, which is the law need to be something that can be predicted. So law, untuk comply to rule of law, dia mestilah something yang ada bearing the elements of predictability itu tadi. Right, and then consistency. Consistency adalah undang-undang yang sama, cara pemakaian dia, cara menjatuhkan hukum itu, it has to be consistent, tak kisah orang tu datang daripada latar belakang apa. Ada setengah orang dia kadang-kadang hukuman yang sama, contoh criminal breach of trust, pecah amanah. Kalau dia involve golongan-golongan tertentu, kes dia dipercepatkan contoh. Saya tak mention siapa-siapa lah Kalau dia involve orang biasa-biasa yang tiada nama, dia akan didakwa di bawah section yang sama, tetapi dia punya perbicaraan tu boleh makan tahun Kadang-kadang sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru nak settle dekat peringkat pertama, belum lagi rayuan. So because of that dia tidak ada consistency. It has to have consistency. Last week you tanya tentang hukuman liwat. Kenapa ada liwat yang didakwa bawah Penal Code, kanun keseksaan, dan kenapa ada setengah didakwa di bawah enactment syariah kalau dia melibatkan orang Islam. So itu dia sudah ada breach of the elements of consistency. Dia tak konsisten Kesalahan yang dilakukan sama, liwat. Tetapi ada setengah orang dakwa bawah sana, ada setengah orang dia dakwa belah sini. So ada juga sebenarnya some of the practices yang telah berlaku dalam negara ini that go against the concept and principles of the rule of law. Dia kadang-kadang ialah macam kes-kes kalau dia melibatkan orang besar-besar, cepat sikit kes dia. Kadang-kadang kalau kes tu orang biasa-biasa mungkin dia ambil masa yang lama, mungkin tidak ada urgency untuk mempercepatkan kes tersebut. So this will go against the principles of consistency. And finally adalah impartiality. Yang last kali ni, impartiality. So impartiality ni adalah the body that deals with the whatever adjudications that is before him. Dia mesti impartial, tidak boleh memihak. Dia dalam kes-kes di mana kalau satu pihak, we are talking about courts jadi sekarang So kita ada mahkamah di depan. So bila kita deal dengan whoever person in front, kita mesti jadi the judges need to be impartial, tidak boleh memihak. Contoh saya ambil contoh, ada satu kes Bertelsen, nama kes di Bertelsen. This one is in 1980, tak salah 1988, nanti you check ejaan dia Berthelsen, Bertelsen. Kes ini dia jadi hangat kerana dia antara punca-punca yang membawa kepada pemecatan Tun Saleh Abbas. Dia banyak kes-kes yang dikatakan punca kepada pemecatan Tun Saleh Abbas. Siapa Tun Saleh Abbas? Tak kenal ke?
Bekas hakim negara yang telah dipecat. Ya Allah, tak tahu. Tak tahu ke? Ya Allah, 88 Tun Salleh Abbas. Dia adalah ketua hakim negara. Tak apalah saya cerita. So, dia adalah ketua hakim negara, Tun Salleh Abbas ni. Dia punya pandangan masa tu sebelum pindaan Perlembagaan 1988. So, Salleh Abbas ni merupakan ketua hakim negara. Dia dipecat 24 jam. Dan dia tidaklah tiba-tiba dipecat. Pada ketika itu, Perdana Menteri adalah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dia naik 82 kan, jadi Perdana Menteri kan. So 88 Tun Salleh Abbas naik jadi Chief Justice. Cuma sebelum 88 pindaan pada perlembagaan tu, kebanyakan kes-kes di mahkamah itu dia stick kepada tim Tun Salleh Abbas ni. Dia cuba untuk menjadi independent judiciary. So meaning that kalau ada kes yang berkaitan dengan kerajaan, dia akan tengok kes tu betul-betul, not necessary kerajaan akan menang. Kan sebab kadang-kadang ada orang kata, judges ini is part of kerajaan. Judiciary, legislative, executive. Bila ada kes yang berkaitan dengan kerajaan di depannya, mestilah dia bagi favor kepada kerajaan. Itu dia punya konsep of kebanyakan yang orang cabar tentang judiciary independence itu adalah di situ. Kerana apabila hakim terpaksa dia trial of where one party is the government, dia ada tendency to bias ataupun tidak. Kalau dia bias, kan ini kerajaan ni, takut nanti kerajaan ubah polisi hakim punya pencen short ke apa ke. Macam tu lah, dia benda-benda macam tu. So kita have to avoid. Tuan Salleh Abbas punya kes ni, Bertelsen, balik pada kes Bertelsen tadi, dia ada 3 orang, tak salah 2 orang, jurnalis ASEAN Wall Street Journal yang diberi permit untuk bekerja di Malaysia. So, dia punya laporan-laporan dalam ASEAN Wall Street Journal, dia criticize pentadbiran kerajaan Malaysia pada ketika itu. Dia masuk dekat dalam ASEAN Wall Street Journal. So, ASEAN Wall Street Journal bukan saja bermula, Time 1MDB tu dah lama dah sebenarnya. So, this is in 1985 ke macam tu. And because of that, kerajaan telah pun membatalkan dia punya work permit tanpa memberi dia hak untuk didengari. Rights to be heard was not, basically this journalist, the ASEAN Wall Street Journal, was not given the rights to be heard. Tiba-tiba permit dibatalkan. Ingat tadi saya kata rights to be heard tu tadi. So they challenge the decisions made by our government to cancel the permit. Sebab dia kata kalau nak cancel, kalau mereka melakukan satu kesalahan yang jelas, it's okay lah. Dia bolehlah terima. Contohnya permit tu dia ada syarat-syarat. Kalau berlaku ini maka kita akan batalkan permit dan sebagainya. Dia tak buat benda tu. So tiba-tiba permit untuk dia bekerja tu dibatalkan. So because of that, they challenge the decisions of the government to cancel the permit itu di mahkamah, dan masa itu yang mendengar kes tersebut diketuai oleh Tun Salleh Abbas. Right, and Tun Salleh Abbas looking into the facts of case, dia tengok betul tidak ada rights to be heard. Dia tak kata decisions of the kerajaan itu membatalkan permit itu salah, tapi dia kata sebab jurnalis ini tidak diberikan hak untuk didengari. On their side, they must have something that they want to say before at the end of it they are punished by the cancellations of their permit. So itu dia punya contentions. Right? So bila pergi dan mahkamah tolak keputusan kerajaan membatalkan permit bekerja 2 orang jurnalis ini. So this is where dia sebenarnya dia ada sikit tension between the judiciary and the government masa tu. So at the end of it, dia bawa kepada the dismissal of Tun Salleh Abbas. Dia jadi satu sejarah besar dalam negara. Bila Tun Salleh Abbas dipecat sebagai ketua hakim negara, ada 5 lagi hakim lain yang menghantar petition. Dia membantah tentang pemecatan Tun Salleh Abbas ini. 5 itu di dismiss. Selepas itu dismissal of these 5. Bukan dismissal, suspension. Mereka digantung kerja. Yang hantar petition itu telah digantung kerja. So di sini dia jadi satu kes besar. Kalau you buka saja artikel-artikel yang cerita tentang judicial independence in Malaysia, mesti ada kes ini, pemecatan. Salah satu daripada hakim itu, dia akhirnya dia bunuh diri. Sebab they are judges that comply with the rule of
integrity ni hakim lama-lama dulu yang rasa macam bila dia bagi justice tu dia kena betul-betul adil lah. Right? So bila dia berlaku benda-benda yang they have to submit themselves to the instructions of the government, dia rasa macam something wrong yang dia tak boleh buat. So hakim-hakim ni banyaklah, ada 5 nama altogether. Nanti you carilah cases on the judicial independence. Boleh tak ikut ni? Boleh. Ha. Maksudnya yang pecat dia tu Agong lah atas nasihat PM. Agong, tapi pemecatan dia ada jawatan kuasa khas pemecatan. Apabila ada satu-satu hakim itu ada laporan dibuat terhadapnya yang membawa kepada, yang mungkin boleh membawa pada pemecatan, Prime Minister dia akan mencadangkan, tetapi mestilah ditubuhkan satu, dia panggil tribunal for the dismissal of judges. Tribunal itu nanti dia akan decide lah based on laporan, kemudian baru pemecatan akan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong at the end of it. Tapi mesti daripada tribunal tu lah, tribunal pemecatan hakim tu. Right? Sebab itu masa Tun Abdullah Ahmad Badawi dia naik, ini saya nak Tun Saleh Abbas tak kenal, okey tak apa. Tun Abdullah Ahmad Badawi kenal? Oh, ingat. Dia ada bagi apa yang dinamakan sebagai ex gratia. Oh, betul. Dia ada ex gratia. Walaupun dia tidak mengatakan pembayaran ex gratia itu kerana ada miscarriage of justice. Sebab tak ada siapa mengaku dan minta maaf, tidak ada. Tetapi pemberian ex gratia tu in a way it indicates that there is something wrong with the dismissal dulu yang berlaku tu lah. So all of the hakim yang dipecat masa tu telah diberi bayaran ex gratia lah. Dia jadi isu juga masa tu pembayaran tu, sebab mungkin ada orang, mungkin akan ada pihak di dalam kerajaan tu yang terasa lah pemberian tu atas alasan apa kan. Adakah untuk lebih kurang mengakui yang kesalahan telah dibuat dalam memecat Tun Saleh Abbas, macam tu lah. Dia jadi isu juga. Right, now, let's go to apa yang Dicey propose. Dicey propose dalam rule of law ini, dia ada 3 benda utama yang kita kena observe. Dia punya teori yang dia propose. Nombor 1 adalah no man, saya baca yang merah tu no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. So siapa pun tak boleh simply dihukum. Itu dia punya idea asas dia, tak boleh main hukum suka-suka hati saja, except kalau ada undang-undang khas yang telah diletakkan bahawa kesalahan macam ini boleh dihukum, dan hukuman itu mestilah before court yang ada jurisdiction. Dan barulah hukuman itu dikatakan sebagai due process of law, mengikut landasan undang-undang. Okay, so asas dia tak boleh hukum, simply je orang lain kalau buat kesalahan, kita tak boleh main simply hukum. Itu dia jadi kepada rule of, kita sebagai orang biasa, kita tengok ada satu kesalahan sedang berlaku depan mata kita, kita tak boleh ambil matters in our own hand. Kita tak boleh ambil pisau tiba-tiba pergi tikam orang tu sebab kita nampak orang tu nak, contohnya nak rogol orang lain kan. Because we do not have the power. So itu dia punya prinsipal sama. Rule of law adalah yang habis-habis kita boleh buat sebagai orang biasa adalah menahan dia. Menahan dan hantar kepada pihak berkuasa, pihak bertanggungjawab. Kita tak boleh kita ambil tindakan, pukul dia, kata selalunya dulu ada kes apa? Ragut ragut apa, naik motosikal lepas tu ragut, lepas tu nanti orang ramai kejar pukul sampai mati peragut tersebut. So yang itu adalah something that is against the rule of law. So apa yang Dicey sebut adalah the rule of law, they emphasize of nobody should be punished unless the law provides so. So contoh, apabila seseorang itu mengedar dadah, kemudian dalam hukuman drug trafficking offences itu mengatakan dia boleh dihukum mandatory di tali gantung, dan yang itu kerana undang-undang membenarkan dia digantung. Kalau dia buat kesalahan tersebut, sabit saja kesalahan, cukup dia punya kilogram gram yang dia bawa dan sebagainya, maka dia punya hukuman itu adalah dikira sah kerana undang-undang telah provide. Dan orang yang menjatuhkan hukuman mestilah orang yang berhak, which is the court lah. After listening to both sides, the defense counsel dan juga the prosecutor. Yang macam tu boleh. Right, so that is number 1. Dia tak boleh main orang-orang lain. Contohnya sekarang banyak kes bibik
bibik tu memang you punya servant, you are paying for the bibik. Nevertheless, kalau you main hukum dia dalam rumah, contoh dia bangun lambat, hukum dia 1 hari tak boleh makan. That is something which is against the first principles of rule of law proposed by Dicey, because you are the person not in power. You are entitled to the service of the servant, but not to punish unnecessarily. Tidak boleh melakukan grievous hurt kepada orang tersebut. Sama ada a physical hurt atau an emotional hurt. Tak bagi dia makan sepanjang hari. Itu adalah satu bentuk deraan. Right? Itu kalau dilaporkan memang sebab itulah boleh diambil tindakan lah. Alright, contoh satu kes yang pernah berlaku dalam Malaysia, we have public prosecutor and Muhammad Ismail. Muhammad Ismail is the offender of drug trafficking. Tapi masa dia punya kes dalam mahkamah ini berlaku pertukaran undang-undang. Pertukaran undang-undang Dangerous Drugs Act 1952 itu dipinda. Sebelum itu dia kata hukuman mati sahaja. Tidak ada perkataan mandatory. Ketika dia dalam trial, hukuman tidak dijatuhkan ketika dia ditangkap tu, dia masih lagi akta tu kata hukuman mati di tali gantung. Tidak ada perkataan mandatory. Lepas tu ketika bicara dia tu, dia ambil tahun makan tahun, tiba-tiba undang-undang Dangerous Drugs Act 1952 ini dipinda meletakkan perkataan mandatory. Apa beza mandatory dengan non-mandatory? Kalau dia letak tadi kan mati di tali gantung dengan mandatory, apa bezanya? Perkataan je pun. Ada beza tak? Ada kot, ada. Macam mana? Apa beza dia tadi? Mandatory tu memang mesti sahkan mati. Kan sebab ada orang tanya saya bila saya bincang dia kata bila gantung kat tali gantung bukan confirm mati ke? You gantung diri kan? ada Tak juga. kadang-kadang ada setengah orang umur dia liat. Umur tak dia sampai, panjang. Tak sampai ajar lagi. Betul, tak sampai ajar. So gantung kali pertama, masa turun dari tali gantung, tiba-tiba dia masih bernafas walaupun nazak. Tak boleh gantungkan dia kali kedua untuk bagi dia mati Tak boleh naikkan dia semula dan gantung dia 2 kali. So dia akan menghadapi sakarat tu 2 kali. Tak boleh lah. Right? Jadi oleh kerana itu mungkin dulu ada kes-kes di mana tidak mati orang yang digantung. Jadi pindaan itu dibuat. Bila pindaan itu dibuat, dia letak di situ perkataan mandatory. Jadi dalam kes Muhammad Ismail ini, mereka mencabar ketika dia melakukan kesalahan, akta yang pasal orang hari yang awak lakukan kesalahan itu adalah you kena tengok akta apa yang berkuasa masa itu. So you have to basically to be charged under law yang ada ketika you lakukan kesalahan, bukan law yang datang kemudian. Dia tak boleh dia panggil retrospektif, tidak boleh berkuasa ke belakang. Contohnya, you dah lakukan kesalahan, esok baru undang-undang diperkenalkan, semalam apa yang you lakukan tu bukan satu kesalahan. Hari ni baru undang-undang tu kata benda tu kesalahan. Dia tak boleh dia tidak boleh berkuat kuasa ke belakang, tak boleh kenakan orang yang lakukan kesalahan ketika dia bukan kesalahan lagi. Dapat tak maksud saya ni kan? So bila cabar-cabar, mahkamah kata yes, dia tidak boleh didakwa dan disabitkan di bawah akta yang baru. Dia mesti disabitkan dalam akta yang lama. Right? So itu adalah retrospektif. So rule of law itu membenarkan ketika dia melakukan kesalahan di sini, yang pertama, undang-undang membenarkan dia dihadapkan ke tali gantung, tetapi menggunakan istilah hukuman mati di tali gantung, bukan hukuman mati, dia panggil apa, digantung kot. Dia something of that lah, tidak mandatory lah. That means kalau dia punya ajal hidup dia masih panjang dan dia tidak boleh digantung untuk kali kedua. Okay, the second principles of Dicey ni, yang ni dia propose untuk rule of law, every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdictions of the ordinary tribunals. So ini adalah dia punya konsep equality before the law. Siapa saja melakukan kesalahan, they have to be subjected to the same law. Tidak boleh ada different ranking pula. Kalau style of living, ada certain entitlement that is enjoyed by certain cluster in the society. Contohnya sekarang ni banyak skim-skim yang dibenarkan kepada B40. Sekarang M40 pun dah start to enjoy
extra distributions of revenues. Pembahagian itu dia ada skim-skim yang diwujudkan kepada golongan yang kurang bernasib baik ini. Alright, that is allowed. Tetapi when it comes to hukuman, kalau mencuri, hukuman dia adalah penjara selama 6 bulan, mencuri tidak melebihi RM2,000 contohnya. So hukuman dia adalah penjara tidak melebihi 6 bulan contohnya. Maka siapa saja yang melakukan pencurian tersebut perlulah dihukum tidak melebihi 6 bulan. Dia kena sama. You adalah government ke, you adalah raja ke, you adalah Perdana Menteri ke contoh kalau you lakukan kesalahan yang sama, maka hukuman dia mestilah hukuman yang sama. Dia tidak boleh berbeza-beza. Equality before the law. Alright, di sinilah datangnya kalau applications to the situations in Malaysia, orang akan sentiasa highlight perbezaan hukuman dalam mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Right? Kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang sama, tetapi kerana ada setengah tu Muslim, and of course, dalam Malaysia ini, dia tidak semua hukuman yang ada dalam kanun keseksaan atau kesalahan yang lain itu, dia ada juga di dalam hukuman syariah. Sebab syariah tu dia limited. Yang ada dalam enactment jenayah syariah itu adalah benda-benda yang dia sangat limited lah, terhad lah. Hukuman bunuh tak ada dalam enactment jenayah syariah. Hukuman curi pun tak ada hudud. Sebab kalau curi kita akan subjek dia kepada kanun keseksaan. So kanun keseksaan dia tidak ada perbezaan di antara Muslim dan non-Muslim. Okey, yang ada macam saya sebut last week ada satu kes Norita Samsudin tu yang saya kata dia punya housemate mengaku melakukan bersekedudukan dengan seorang lelaki yang bukan Islam tapi dia Islam. Sepatutnya dia boleh dikenakan hukuman berkhalwat di bawah jenayah syariah. Tapi pasangan dia lepaslah sebab pasangan itu berlainan agama dan di bawah agama dia berkhalwat itu bukan satu kesalahan. Right. So di sini adalah timbul tentang equality before the law. But because we recognize Islam as the religion of the federations, and because of that we have our system of Islamic law. So Islamic law, dia dah ada, dia bukan masalah yang Islam ni tidak tahu. Yang Islam sudah tahu dan undang-undangnya telah lama digazatkan bahawa as a Muslim, if you commit this one, maka dia akan dikenakan tindakan di bawah undang-undang syariah. So you cannot contest. You are not allowed to contest for that lah. Okay, itu satu yang selalu orang ni. Yang kedua adalah equality before the law yang membawa kepada the withdrawal of the royal immunities in 1993. So 1993, sebelum itu ada beberapa kes yang membawa kepada dia panggil demonstrations lah against the royal institution yang membawa kepada the withdrawal of the royal immunities in 1993. Yang ni you ada ikut tak cerita dia? Ada. Kes Gomez. Ingat tak kes Gomez? Ya, dekat Johor. Ya, dekat Johor. Kes Daim Bahar? Tak. Daim Bahar kes Caddy Golf. Betul, Caddy Golf tu. So, dua kes itu melibatkan kerabat diraja. Satu berlaku cedera parah. Kes Gomez tu cedera parah. Kes Caddy itu ada berlaku pembunuhan. Tapi sebelum 93, the royals, they have immunities. They cannot be subjected to any proceedings in any court. And the Sultan dia ada kuasa untuk memberi pengampunan pada ketika itulah. Dan sebenarnya dia banyak cerita di sebalik the withdrawal of the royal immunities. Banyak cerita-cerita lain di sebaliknya kalau you baca. Dia kalau ikutkan sebelum 1993, di mana keistimewaan raja-raja ini dihadkan mereka masih ada keistimewaan pada hari ini cuma dihadkan. Sekarang mereka boleh didakwa atas kes-kes jenayah dan juga civil. Dah boleh dah, dulu tak boleh. Sekarang dah boleh dah. Tetapi kalau kita tengok suasana pada ketika itu sebelum sampai 1993, tiap hari dalam paper ada cerita kesalahan raja. Tak ada cerita lain. Sana raja, sini raja. That means kan dia main peranan lah. Media pun memainkan peranan untuk seolah-olah to legitimate
the withdrawal, sebab kalau ikutkan yang buat hal tu ada 1-2 raja lah, but then it affected the whole rulers institution. Jadi 1993 Parlimen telah pun mencadangkan supaya keistimewaan ini ditarik, the royal immunities have been withdrawn, and sekarang ini raja-raja dan sultan-sultan yang dalam pemerintahan can be subjected to civil offences, civil litigations, bukan civil litigations, criminal litigations and civil suit. Tetapi dalam mahkamah khas. Okay, mahkamah khas itu pula hakim yang akan membicarakan kes mereka, 2 adalah pelantikan daripada Conference of Ruler. Itu keistimewaan dia ada lagi kat situ lah. That means dia tak pergilah mahkamah biasa. Dia pergi kepada mahkamah khas. So that is equality. Ya. Ada kes. You tengok satu kes ya. Sultan Selangor dengan Dikim Holdings. Yang tu adalah civil suit. Civil suit Dikim Holding. Dikim Holding dia bawa untuk tuntutan pecah kontrak. Dikim Holdings. So mereka ada masuk kontrak, kemudian dia ada pecah kontrak dan dia hadapkan ke yang Sultan Selangor tu bukan Sultan Selangor sekarang. Tahun ni tahun 2000 berapa Sultan Selangor yang dulu. Sultan yang lama, Salihuddin. Betul. Right? Ada lagi lah kes-kes yang lain. Criminal not to our knowledge lah. Mungkin tak melakukan kot kesalahan kalau yelah antara ruler pun macam adik-beradik diorang je. Agak-agak ada ke justice di situ? Ada justice sebab maksudnya? Bukan, sebabnya antara ruler pun kita tahu kebanyakannya dia orang ada kenal ada kebanyakannya adalah ada relationship lah, close relationship. Betul. So agak-agak adakah betul benda tu berfungsi ataupun hanya susah sikit boleh berfungsi sebab still juga yang akan menentukan apa dakwaan yang boleh dikenakan terhadap ruler ini adalah AG. So AG juga akan tentukan didakwa di bawah apa dan sebagainya. Cuma pendakwaan itu akan dilakukan bawah special courts. Dia akan ada dalam tu 3 hakim. Hakim yang memang hakim lah. Dia bukan kesemuanya ada 5 hakim, tapi 2 akan dilantik daripada Conference of Ruler lah. Bukan Conference of Ruler jadi hakim tau. Lantikan itu daripada Conference of Ruler. Dia akan suggest hakim mana yang dia akan membicarakan kes tersebut lah. Alright. So at least better lah daripada dulu. Betul lah. Ya, daripada kes Gomez dulu tu bila kena tindakan tiba-tiba dia ada satu kes Tengku Mahmud Iskandar punya kes. Bila kena tindakan kemudian ayahanda bagi pardon kan. Benda macam tu lah yang cuba dielakkan. Right? Alright, now okay, last. Yang ni last ni tak ada apa sangat tapi dia lebih berkaitan kepada what Dicey propose. Dia kata the unwritten constitution in UK, dia refer pada UK lah. Sebab dia adalah philosopher yang memang dia punya directions of command is more on the UK punya government ya. The written constitution in UK could be said to be pervaded by rule of law. Because rights of personal liberty and public meeting resulted from judicial decision, whereas under many foreign constitutions, such right flowed from the written constitution. So rule of law, Dicey dia kata, kalau dekat UK sebab unwritten constitution kan, di UK unwritten constitution. So dia tidak ada satu, kat mana kita letak rule of law dalam unwritten constitution sebab dia punya law tu scattered. Bill of Rights di tempat lain, structure of government dia bill lain, kemudian dia lain-lain tahun. So kat mana ada rule of law sebab dia dah pecah-pecah macam tu. So because of that, Dicey kata rule of law dia datang daripada judges dia lah. Judicial decision tu. So every time that the judges wants to execute any judgment, dekat sinilah pertimbangan kepada rule of law itu mesti comes in the interpretations of the ordinary law in UK. Sebab UK dia unwritten constitution. Tapi untuk foreign countries macam kita dan sebagainya, orang nak cari di mana rule of law itu dalam constitution itu sendirilah. Dalam constitution itu sendirilah. Dia artikel 8 dalam perlembagaan kita sendiri pun dah jelas. Dia kata equality before the law. Mesti ada hak kesamarataan. So whatever that go against the rights of equality ini akan diisytihar sebagai undang-undang yang tidak sah.
So the rule of law itself dah ada. Dia kalau ikutkan dalam Raid Commission tu dulu, Raid Commission punya cadangan constitution ya, rule of law tu dia ada sendiri dalam artikel 3 yang telah di-replace dengan Islam sebagai agama persekutuan. Itu dulu. Dia dulu dalam Raid Commission punya proposal dia tak ada Islam tu sebagai agama persekutuan. But the Sultan insist adanya Islam tu sebagai agama persekutuan. Right? So because of that they can retain their powers at state level. Kalau tidak dia adalah ketua agama kan untuk state level. Right? So it goes back to the supremacy of law. That means in Malaysia we have our written constitution, dan kalau you nak cari di mana ada rule of law, it is in the written constitution. Sebab tu kita ada dalam written constitution the separations of power, kita dah discuss dah last week. Kita ada beza-beza. Dia tak boleh judiciary exercise kuasa legislatif, legislatif exercise kuasa eksekutif. Dia ada separations of power. Dia ada check and balance. Saya dah discuss tentang pelantikan hakim dan sebagainya. Ada say daripada eksekutif dalam pelantikan tersebut. Dalam parlimen sendiri, check and balance. Apabila parlimen bersidang, kita check the exercise of power. So dalam constitution, dah ada dah rule of law that guarantees constitutionalism, democracy, that guarantees the check and balance and doctrine of separations of power. Okay, why is the rule? Ya, sila. Nak tanya, okay, sejak kes yang 1988 tu, pemecatan tu, adakah benda tu telah diimprovekan, maksudnya dah tak boleh pecat sesuka hati ataupun sama je ataupun tak ada anything happen? 1988 tu, kerajaan telah pun, parlimen telah memperkenalkan satu kod, nama dia kod of judicial ethics. Kenapa sebab tu orang kata kat situ dia ada sikit lah yang mana kenapa dia orang revive balik. Dia tidak ada satu proper ground daripada kod yang lama kan. Hakim-hakim ni bila nak dipecat, dia mestilah bertindak bertentangan dengan kod etika dia. Itu salah satu ground. Selain daripada kalau mereka clear cut case, melakukan kesalahan jenayah lah, jenayah rasuah dan sebagainya, itu clear cut lah. Selain daripada itu, mereka juga have to abide to their code of ethics. Kod etika mereka. So dalam kod etika yang lama, tidak ada satu ground pun yang boleh menghalalkan pemecatan mereka to legitimate their dismissal. So sebelum pemecatan 88 tu telah dibuat satu code of ethics yang baru dan letakkan satu provision yang sangat luas dan subjektif. Dia based on interpretations. Apa sahaja tindakan yang boleh membawa nama buruk kepada badan kehakiman, macam itulah. So tindakan tu dia sangat subjektif. Apa maksud you tindakan yang boleh bawa nama buruk pada kehakiman? Dia sangat luas. So mereka telah dipecat menggunakan that provision. Dia letaklah contoh selain daripada kes Bertelsen tu tadi, Bertelsen tak nampaklah kat mana memburukkan jabatan kehakiman. Ada satu kes, Susitio punya kes, kalau you pernah dengar. Susitio ni adalah seorang kanak-kanak Cina perempuan. Dia berkahwin dengan seorang Islam. Jadi bapa dia yang beragama Buddha tu telah mencabar di mahkamah. Dia kata seorang anak kalau dia nak convert ke Islam mesti dengan kebenaran ayah. Mak dan bapa, ibu dan bapa lah Tapi dalam Susitio itu dia kata anak perempuan dia telah convert ke Islam tanpa consent mereka. Jadi mereka cabar dia punya conversions to Islam tu. Sedangkan Susitio telah pun menganut Islam dan telah berkahwin dengan seorang Islam. So kes ini telah dibawa ke mahkamah. Masa itu kanak-kanak tu berumur 17 tahun. Dah dekat 18 boleh buat keputusan dah nak masuk Islam ke tidak. Right? Dan dikatakan penyebab lah kononnya. Tuan Saleh Abbas sebagai salah seorang hakim masa itu di Mahkamah Tinggi telah tak tahulah intentionally ke unintentionally ke delay the judgment. Bila dia delay the judgment, kanak-kanak tu dah masuk 18 tahun. Walaupun dia mengisytiharkan conversion itu tidak sah, tapi kanak-kanak tu dah 18. Dia bolehlah masuk Islam dah sendiri tanpa consent of the parents. So di sinilah datanglah komplain
bila datang komplain, this is one of the ground yang digunakan untuk mengatakan tindakan yang dibuat oleh Tun Salleh Abbas and the friends masa itu adalah sesuatu yang membawa pada nama buruk kepada Jabatan Kehakiman. Okey. Apa berlaku lepas tu? Bila dah ada akta begini, kalau you tengok balik, apabila Kerajaan Pakatan Harapan naik hari tu general election, dia menubuhkan satu yang dinamakan sebagai apa tu dia panggil tu? Jawatan kuasa khas yang bukan Adeli, dia panggil apa? Yang ada Prof. Syed Salim Faruqi dalam Ya. tu apa? Penasihat jawatan kuasa yang Adeli, Commissions of Adeli ke? Bukan Adeli, ya, dia eminent person ya, yang ada Robert Cox kali itu. Ya, ada dalam tu. Tujuan commission itu adalah untuk salah satunya to restore the judicial independence. Maksudnya daripada 88 sehinggalah itu dah banyak sangat sebenarnya, bukan dalam Malaysia saja. Kalau you tengok artikel penulisan daripada penulis-penulis luar juga condemn on our judicial independence. So tidak ada kes yang clear menunjukkan our judges are not independent, tetapi the shape and the design tu di mana kita dah boleh predict, oh dia ni yang kena dakwa ya, kita dah tahu dah, tak lama lepas lah tu. To the extent yang prediction can be made. Oh dia ni rupanya dia ni kena dakwa, tak lama lah you tengok lah. Alah ini rayuan ni orang dah boleh memperkotak-katikkan memperkotak-katikkan decisions of the judges. Dah tidak ada debaran lagi sama ada oh dia akan sabit ke tak akan sabit ke, benda macam tu lah. So memang kita punya judiciary was very much under the condemn that it is no longer independent. Sehinggalah sebab tu dah ada di commissions of the eminent scholars nama dia. Ada satu yang pakar ekonomi tu apa nama dia? Yang Komo apa? Apa ke nama dia tu? Jomo Ya. Yang pakar ekonomi tu. So ada. ia dimasukkan. Okey. Salah satu adalah yang sedang mereka usahakan masa tu adalah to restore the judicial independence dalam Malaysia. So dia kaji dan dia revise balik judicial punya setting lah, structure dan sebagainya. Tapi separuh jalan lah sebab lepas tu kerajaan tumbang Okay. Tak ada dah. Commissions of eminent person tu dah tak ada dah sekarang. Tapi kalau kita tengok kepada kes Najib itu seolah-olah macam ada judicial maksudnya tak ada terpengaruh dengan apa desakan ataupun pengaruh luar lah ataupun pengaruh eksekutif di dalam legislation punya tu kan. Sebab Tun Maimun dia keras lah, dia strict. She is very strict. Sebenarnya I think the judges they are well aware bahawa mereka akan diganggu. Kalau mereka, that mean there are certain assumptions that decisions have to be made in certain ways. Kita tak nafikan mungkin ada orang yang telah pun offer supaya decision tu jadi macam ni. Tetapi it has to be on the judges themselves. They have to be united to go against. Dan apa yang saya nak kata Tun Maimun punya keputusan tu adalah satu keputusan yang sangat bold, sangat berani. Yang sangat direspect. Sangat berani, betul. Sebab sangat beranilah. Sangat berani. Dah lama sebenarnya kita tidak ada satu keputusan yang kita kata berani. Lepas tu kita dengar kan dia adalah family dia pun kena kacau. Benda macam tu lah. Things like that you have to make decisions anticipating that dia akan ada risiko bersamanya. Which tak ramai lah. Hopefully lebih banyak lagi of that kind of judgement yang kita tengok kita harap lah pada masa akan datang. Alright, and how does the rule of law apply to safeguard human rights? I think yang ni kita memang definitely boleh relate bagaimana rule of law can protect all of the human rights. Human rights kalau yang something that yang diterjemahkan dalam our constitution is our rights under article 5 to article 13 yang kita akan belajar last kali tu. Definitely dia masih ada rule of law sebab tak guna ada protections over our rights of movement, our rights of life, our freedom of speech kalau sebenarnya tidak ada rule of law. Contoh orang lain cakap buruk tentang kita, tak kena apa. Kita cakap buruk tentang orang tu, kita kena tindakan. Mana rule of law-nya? Kenapa dia berbeza? Kenapa kita tak berbeza? So situ pun dah nampak. So the rule of law is very important
to ensure that all of the human rights that is guaranteed under the supreme law tu tadi can be upheld. So kalau tidak ada rule of law, then tak gunalah ada provisions of rights pun dalam tu, right? And that's why it becomes the preamble under the United Nations Declarations of Human Rights. You boleh tengok dekat sini, dia ada dekat the starting of the preamble of human rights itu, dia ada declarations on the importance of rule of law. Okay, doctrine of separation of power and its relation to the rule of law. Yang ni, doctrine of separation of power, dia punya philosophers that has basically introduced the necessity to have separation of power adalah Montesquieu ni, Montesquieu, Baron de Montesquieu. So dia identified bahawa separation of power itu dia separatekan legislative, judiciary and also the executive. Tetapi itu Montesquieu punya awal-awal cadangan. Now, the separation of power also applies to, kalau dalam Malaysia punya konteks, between the federal government and also the state government. Dia tak boleh centralize satu government, dialah pegang segala-gala kuasa, dia akan jadi macam China. China walaupun dia kata dia demokratik, tapi sebenarnya dia lebih dari segi amalan, dia centralize government satu dan dia akan dictate apa negeri-negeri lain kena buat. Tapi dalam Malaysia kita ada konteks walaupun federal government tu it's more dominant, tetapi state government to certain extent dia ada autonomy. And of course dengan ada je 9 schedule dalam federal constitution, dia separates the jurisdiction of the federal government and the state government. So doctrine of separation of power does not only apply to the 3 branches of government, tapi dia juga apply to the federal and the state administrative power, administrative and legislative power. Right. So this is the reasons, the underlying justifications kenapa Montesquieu has proposed there should be separations of power. Sebab dia kata when the legislative and the executive power are united in the same person or in the same body or magistrates, there cannot be liberty, and because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws to execute them in tyrannical manner. Okay, so dia akan ada tyranny, dia akan ada dua benda ni, dua benda utama ni, which is tidak ada check and balance, and dia ada despotism. Despotism tu adalah satu concentration of power yang akan lead to the arise of dictatorship. Okay, kita tengok pada case dictatorship. Separation of power. So ada satu case, Semenyih Jaya. Semenyih Jaya sebenarnya case ini famous untuk basic structure. Tapi kita tengok Semenyih Jaya dengan pentadbir tanah daerah Hulu Langat. Case ni saya summarizekan je ya. Dia ada satu pindaan dilakukan di dalam National Land Code tentang pengambil alihan tanah. Okay. Dulu apabila kerajaan ambil alih tanah, nak evaluate berapa banyak compensation you ambil tanah rakyat tu kan, you kena compensate kerajaan kena compensate pengambilan tanah itu, tapi that means orang tak boleh tak nak lah dia sepatutnya dia kena compel untuk serahkan juga tanah, tetapi mesti ada proportionate compensation. Right, kalau bukan kerajaan, orang lain yang nak beli macam mana nak acquire tanah tu kerana ada projek-projek kerajaan, government link project. So for that dulu berapa banyak compensation itu kita leave it to the court. Leave it to the court to decide apa yang dikatakan sebagai appropriate compensation. Lepas tu ada pindaan yang dilakukan terhadap ada satu undang-undang tentang compensation, macam mana nak kirakan compensation sini. Dalam tu diletak hakim must be assisted by 2 land evaluators. Land evaluators ni siapa? Executive. They are executive, they are not judge. Tapi of course dia punya kepakaran adalah tentang tanah. Kan galian dalam tanah, berapa nilai tanah, kita faham itu. So dia minta pindaan itu membenarkan the judges to be accompanied and assisted by 2 land evaluators. So dalam membuat keputusan apakah jumlah compensation yang sesuai untuk diberi kepada tuan punya tanah, these land evaluators akan memberi nasihat kepada hakim, dan hakim yang at the end of it akan calculate the appropriate amount. Tetapi
undang-undang itu emphasize ada satu frasa dia kata keputusan land evaluator itu akan jadi mandatory atas hakim. Jadi ini menunjukkan eksekutif menjalankan kuasa hakim. Sebab eksekutif ini sekarang telah diberi kuasa untuk menentukan berapa jumlah yang layak. It's no longer the court. So nampak macam the executive now is taking over the role of the court in deciding the proper amount of compensation to be awarded to those who own the land. Ini yang dicabar di dalam Semenyi Jaya ni. Itu dia punya asas So back kepada doctrine of separations of power. Kenapa tidak ada separations of power di situ? Kenapa executive, which is the land evaluator tu tadi, dibenarkan to exercise the power of the judges? So di sinilah Semenyi Jaya mengiktiraf under the Malaysian Constitution there is basic structure that cannot be amended by any law. And one of them is doctrine of separations of power. Dan law itu telah diisytihar sebagai batal kerana they have go against doctrine of basic structure by allowing an executive to resume the task of the judiciary. So dia telah mengambil alih tugas seorang judge. So that is Semenyi Jaya punya case doctrine of separations of power. Kita ada satu lagi case Kok Wah Kuan. Pernah dengar kes Kok Wah Kuan? Tak. Pernah dengar kes seorang kanak-kanak umur 13 tahun? Tak pernah, Doktor. Dia bunuh anak guru tuition dia. Oh, tak pernah. Dahsyatnya kes ni, kamu. Yuk. Budak tu belajar dekat sekolah, dekat rumah guru tuition lah Dia budaknya berisi sikit badan, bulat-bulat agaknya. Umur masa dia bunuh tu 12 tahun lah. Sitting for dia punya UPSR kot. So anak guru tuition ni selalu ejek dia, inilah body shaming lah, senang cerita body shaming lah. To some extent dia hilang dia punya kesabaran dan dia start, anak cikgu tuition tu berapa kali dia start sampai matilah. Banyak, tikaman ni bukan satu, banyak. Pada umur 12 tahun. Itu kes Kok Wah Kuan. Pernah dengar kot? Tak pernah. Tahun 90 kot, 91. Kat mana you masa tak lahir lagi Saya baru tadi. So kes tu kanak-kanak tu, masa tu kita ada pindaan terhadap Child Act lah. So dalam Child Act tu, dia ada satu provision, Section 97. Dia kata dalam akta tu, apabila kanak-kanak itu telah dijatuhkan hukuman oleh hakim, yang di-Pertuan Agong akan ada kuasa untuk menentukan kanak-kanak itu akan dihantar to the adult prisoner atau rehabilitation center. That means the proper venue for dia punya imprisonment tu lah. Okay, jadi kat situ ada yang cabar, dia kata kenapa yang di-Pertuan Agong wujud dalam section tu? Siapa yang di-Pertuan Agong? Head of Executive, betul? Betul tidak? Who is yang di-Pertuan Agong? Dia adalah Head of Executive, betul? Tak ada respon dah. Dah tak boleh nak ni dah. Betul, Doktor, betul. Bila dia Head of Executive, tiba-tiba dia pula menentukan mana penjara yang sesuai untuk diletakkan kanak-kanak ini. Maka diorang kata seolah-olah memberi kuasa kepada seorang eksekutif untuk melaksanakan kuasa hakim. So ada yang mencabar Section 97 Child Act 2001 ini. Dalam kes ni dia punya peguam bela dia mencabar. Dia kata adalah tidak sah kerana telah melanggar dengan doctrine of separations of power. So at the end of it, majority of the court masa tu adalah dekat Court of Appeal atau Federal Court. Federal Court cuma ada satu hakim saja yang dia dissenting. Dissenting tu dia punya keputusan berbeza daripada majority. Tapi of course kita gunakan keputusan majority lah. Majority mengatakan begini In this section 97, the decisions sama ada kanak-kanak itu sabit kesalahan atau tidak, and the sentence is to be decided by judge. Still judge yang akan decide.
hukuman penjara ke, hukuman ke pusat rehabilitation Henry Gurney ke, kan, itu hakim tetap jatuhkan, bukan Henry Gurney. Hakim punya decision untuk menjatuhkan hukuman penjara ke hukuman denda dan sebagainya. Tetapi apabila hakim telah menjatuhkan hukuman, now to decide, sebab Yang di-Pertuan Agong ni adalah dikatakan sebagai guardian of the people. Dia adalah pelindung kepada rakyat jelata. So because of that, then the Agong is given the power to decide. This child is to be sent to adult prisoners ataupun to be sent to rehabilitation center. It's up to the Yang di-Pertuan Agong. Tapi dia tak boleh usik. Daripada penjara kita denda je lah. Tak boleh. Yang di-Pertuan Agong tak boleh sampai situ. Dia punya kuasa is just to decide the proper venue for the imprisonment tu tadi. Nak hantar ke, jadi di situlah dia orang punya kuasa, dia punya majority tu mengatakan, jadi akta ini, Section 97 tidak batal. Because it's not actually going against the doctrine of separation of power, but it gives certain recognitions that the Yang di-Pertuan Agong is the guardian of the people. So because of that, he has to decide the proper venue, taking into considerations the livelihood. Sebab kanak-kanak ini walaupun di dalam penjara, kita masih lagi kena bagi dia hak untuk education, hak untuk kesihatan dan sebagainya. Dia bukanlah masuk je jadi prisoner, semua hak dia tak boleh. Dia tak boleh sambung, tak boleh ambil SPM, tak boleh, tak. Dia kanak-kanak yang masuk dalam penjara tetap akan dibenarkan untuk ambil PMR, SPM. Ada yang dah ambil degree pun tapi dari dalam penjara. Pembelajaran dia dari dalam penjara. Right? So yang tu, tapi cuma dekat dalam kes itu Richard Malanjum, Tan Sri, dia sekarang ni Tun Tan Sri Richard Malanjum So dia dalam kes itu dia ada satu keputusan yang berbeza dengan hakim-hakim yang majority. Dia in a way setuju mengatakan section itu sah, tapi dia kata as to doctrine of basic structure mesti sentiasa diingat bahawa judicial power itu dan judicial independence itu is very important. So the judges could not be influenced by decisions of the executive or the legislative. Dia kena ada separation of power. But itu yang Richard Malanjum tu dia lebih kepada basic structure lah tapi untuk separation of power yang tadi tu, Section 97 dia kata ada separation of power sebenarnya sebab hakim, contoh satu lagi macam kes hukuman mati. Hukuman mati di tali gantung, dia punya venue akhir untuk minta pengampunan adalah kepada Yang di-Pertuan Agong. Betul tak? Jadi orang kata kenapa bagi kuasa ampun pada Agong seolah-olah Agong itu adalah hakim. Tapi tidak. Apabila when a people tu rakyat lah have exhausted his rights to appeal in court. That means dia punya talian hayat untuk mahkamah tu putus dah, habis dah. Dia dah pergi pada mahkamah paling tinggi dah. Contoh dalam kes Mona Fendi daripada High Court, dia merayu ke Court of Appeal, naik ke Federal Court, semua menetapkan hukuman gantung di tali mati. So habis dia keputusan Federal Court, delivered by Federal Court, dia dah habis dah dia punya hak talian hayat pada kehakiman. Di sinilah baru timbul dia hak dia yang terakhir sebelum nyawanya dicabut, untuk dia mohon pengampunan daripada the guardian of the people, which is the Yang di-Pertuan Agong. So sebenarnya masa itu, apabila Agong pegang kuasa pengampun, dia bukan bertindak sebagai hakim. Dia bertindak sebagai guardian of the people. Okay, dia seolah-olah macam ihsan dia lah untuk memberi rakyat ni masih hidup, bukanlah hidup lepas bebas, tapi hidup duduk dalam penjara seumur hidup, rather than dikenakan hukuman mati. Ya, sama juga dalam kes Alma Nundo Atenza. Alma Nundo Atenza ni sama juga, dia uphold cerita tentang separation of power, the necessity to have separation of power. This court has on several occasions recognized that the principles of separation of power and the powers of the ordinary court to review the legality of state actions are sacrosanct and form part of the basic structure of the federal constitutions. So the importance of separation of power itu diemphasiskan dalam Alma Nundo Atenza. Right, so separation of power to uphold the rule of law, SOP itu separation of power, ROL, rule of law.
Satu adalah to emphasize dua ni lah. Satu mesti ada check and balance sebab tu ada separation of power. So bila ada check and balance, dia akan upheld the rule of law. Right, so nobody shall be above the law. Sebab orang lain akan check, kalau you bertindak, contoh Parlimen luluskan satu undang-undang, kemudian undang-undang tu kata, orang lain kena, kami tak kena. Contoh dalam COVID-19 itu, masa PKP. So ada undang-undang yang dikatakan siapa yang melanggar SOP, ada tindakan-tindakan tertentu dikenakan. Kemudian ada beberapa cerita tentang segolongan orang yang mentadbir negara yang membuat kesalahan tapi they are not subjected to the same rule kan. Kan ada isu hari itu kan. Ada yang denda sikit lah apa dan sebagainya tu. So itu ada isu dengan rule of law lah. Di situlah perlunya ada check and balance. Dan masa tu dia bukan we are in the state of emergency pun. Dan sepatutnya tidak berlaku something that going against the rule of law. Okay, habis.